Baik, apakah kesannya kalau berlaku krisis air? Macam cikgu cakap itu, krisis air ini maksudnya apa? Iaitu masalah air. Ya, krisis tu masalah. Jadi kalau kita kata masalah air. Jadi apakah kesannya jika berlaku masalah air? Iaitu kita tahu bahawa air memang keperluan asas. Ingat air ialah keperluan asas bagi semua hidupan. Jadi kalau krisis air ini memang akan menyebabkan kesan yang buruk. Okay, krisis air akan menyebabkan kesan yang buruk. Iaitu yang pertama sekali apa keburukannya? Iaitu kekurangan bekalan air bersih. Okey, kekurangan bekalan air bersih, di mana kalau kita lihat bekalan air bersih ni kalau dah kurang menyebabkan air bersih itu terpaksa dicatu apabila berlaku krisis air. Baik, apa itu dicatu? Okey, kalau kita lihat dalam ini, dicatu tu maknanya dihadkan. Dihadkan atau ditetapkan penggunaannya. Okay, dihadkan atau ditetapkan penggunaannya. Ataupun dalam bahasa lain yang kita mudah iaitu terpaksa dicatu ni maksudnya adalah dibahagi-bahagikan. Bahagikan. Okay. So apabila berlaku krisis air, maknanya air yang bersih ni terpaksa bagi seorang sikit. Setiap individu dapat satu baldi air ke kan, setiap satu rumah dapat 2 je baldi air ke kan. Jadi itu maksud air bersih terpaksa dicatu. Okey, semua orang dihadkan penggunaannya dan dibahagi-bahagikan. Sebab kekurangan bekalan air bersih. Jadi kekurangan bekalan air ini juga akan apa? Okey, akan menyukarkan kegiatan harian penduduk dan juga akan mengganggu sektor perindustrian. Sebab apa? Sebab kita setiap hari menggunakan banyak air bersih untuk kegunaan harian, mandi, makan, bersihkan pakaian, ya, dan pelbagai lagi. Jadi sangat penting untuk kita mengelak daripada kekurangan bekalan air. Kalau boleh kita nak sentiasa bekalan air itu ada. Baik. Yang kedua, okey, kesan ke atas tanah. Kalau kita lihat kesan ke atas tanah, kalau katakan kekurangan air, krisis air akan menyebabkan tanah menjadi apa? Tanah menjadi kering kontang. Bila kering kontang, dia akan mengubah tekstur tanah. Maknanya mengubah bentuk muka bumi tanah tu. Mengubah bentuk tanah tu. Nampak tak ni? Ini sebab bila tanah kering, kalau kita lihat tanah itu merekah-rekah dan berpecah-pecah. Tapi kalau kita jalan atas tu tak apa ke? Tak ada masalah sebab dia dah keras. Dia dah Saya ingat keras. dia akan roboh. Dia keras. Tetapi dia tidak ada air kat situ. Jadi, masalah ini akan memberi kesan terhadap kegiatan pertanian. Maknanya seperti penanaman padi. Okay. Kesan kepada penanaman padi dan ini seterusnya menjejaskan bekalan makanan dan hasil pengeluaran negara. Jadi penting untuk kita memastikan bahawa kesan kita kata kesan ke atas tanah ini akibat krisis air ini perlu dielakkan. Kalau tidak jadi macam inilah. Kalau kita lihat kawasan ini kering kontang dan tanah-tanah itu menjadi merekah. Jadi tanah ini tidak sesuai untuk penanaman padi. Sebab kekurangan air. Itu kesan dia. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, menurut laporan kualiti alam sekitar terbitan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, 5.3% sumber air daripada 473 sungai di Malaysia dilaporkan telah tercemar. Manakala 36.6% telah mula menunjukkan tanda pencemaran. Sebagai generasi muda yang prihatin, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan masalah ini? Baik. Tanah kering itu masih ada ke sekarang ni?
Okey. Apa? Okey, soalan ada yang bertanya, tanah kering ni masih ada ke sampai sekarang ni? Ada. Ada, Ada. setengah kawasan masih ada. Tapi bila dah hujan, tanah kering tu dah tak ada dah. Bila dah hujan, dah ada air Dia akan sungai yang jadi banyak, lumpur dia akan jadi lumpur. Dia akan jadi lumpur. Begitulah. Okey. So Kenapa yang jadi lumpur cikgu? sebab dia jadi lembut, dan tanah-tanah itu menjadi lembut dan menjadi dia bercampur dengan air. Jadi kesan krisis air adalah pertama, kekurangan bekalan air bersih, dan juga kesannya kalau kita menghadapi krisis air iaitu kesannya ke atas tanah yang akan menjadi kering kontang. Kering kontang ya. Dan yang seterusnya iaitu kepupusan flora dan fauna. Okey, Akan kepupusan. mati. Ya, flora dan fauna, di mana Flora kalau dan fauna tu apa? flora dan fauna, Dah lupa, lupa dah dah tu. lupa. Dah lupa. Okey. Flora tu ialah tumbuhan. Okey. Okey. Okey, flora tu tumbuhan. Take note kat sini tumbuhan. Manakala fauna tu ialah hidupan liar ataupun kita kata haiwan lah. Begitu. Okey. So kepupusan flora dan fauna, di mana pencemaran air ini akan menyebabkan flora dan fauna ini mati lalu menjadi pupus. Jadi kepupusan flora dan fauna ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan manusia. Jadi pencemaran air pula memberikan kesan buruk terhadap hidupan akuatik. Baik. Faham? Hidupan akuatik ni maksudnya hidupan dalam air seperti ikan dan sebagainya. So itu adalah hidupan akuatik. So tadi. Okey. Handsome Wow. Kau yang dengki kenapa? Dah memang cikgu handsome. Kau ni kan. Tapi tak pun. Dia ingat dia handsome. Memang. Thanks, Okey, baik. So kita lihat ikan mati disebabkan pencemaran air. Okey. So kalau kita lihat di sini, contohnya ada satu berita tentang ikan mati akibat sungai tercemar. Okey. Baik. Penduduk Kampung Rim di sini melahirkan kekecewaan apabila air sungai Rim bertukar warna hitam, dipercayai tercemar sejak petang semalam. Dan pengerusi JKK Rim, Samsudin Makcha berkata kejadian itu disedari penduduk lebih kurang jam 2.40 petang setelah menghidu bau yang kurang menyenangkan dari sungai tersebut atau sungai terbabit ketika mereka berada di warung berhampiran sungai. Menurutnya, pencemaran sungai itu turut menyebabkan berpuluh-puluh ikan pelbagai spesies seperti tilapia putih, puyuh dan lain-lain mati. Jadi inilah akibat daripada sungai tercemar. Ya. Kalau ikan mati, kita boleh makan kan? Tidak boleh. Kenapa? Ya, tak boleh. Sebab ikan tu mati kerana ada racun. Sebab dia Tapi kita kan boleh bersihkan racun tu. Racun tu bukan ada di badan, tetapi ada dalam badan ikan tu. Boleh apa bersih? Macam mana nak bersih? Kalau dia dah masuk sebahagian daripada daging ikan tu. Kita belah kan, lepas tu kita buka, lepas tu kita basuh dengan tangan. Adakah Lepas tu kamu kita lepas dah basuh tu kita goreng, baru kamu makan. pasti ke bahawa racun itu telah bersih? Ya. Tidak. Sebenarnya kalau kamu makan juga, racun itu boleh masuk ke dalam badan kamu. Sebab itu sangat-sangat tidak digalakkan untuk makan ikan yang mati kerana keracunan. Kenapa kita, kalau cikgu kata tak boleh makan ikan yang mati, yang fisherman jual tu? Tak, dia tangkap. Ikan tu mati kerana ditangkap, bukan tu ikan tu mati kerana racun. Kena tahu perbezaan itu. Jadi sebab itu, kita boleh makan ikan yang mati kerana ditangkap. Tapi kalau ikan tu mati kerana diracun, seolah-olah kita makan racun. Jadi memang tidak bolehlah sebenarnya. Tapi kalau kamu rasa kamu nak makan, makanlah. Tidak ada yang menghalang.
Tapi risiko dia tanggunglah. Cikgu ambil ikan dekat sungai cikgu tu. Racun warna apa? Racun tak ada warna. Ingat racun tak ada warna. Kita takkan perasan dia ada racun. Tahu-tahu kamu dah makan, yes. Dan kemudian membahayakan diri kamu. Ya, okey, membahayakan diri kamu. Sebab tu jangan digalakkan untuk jangan makanlah. Baik, bila menyebut tentang sungai-sungai yang tercemar ini, okey, ada satu video berkaitan dengan sungai-sungai tercemar yang ingin cikgu kongsikan dengan kamu semua berkaitan dengan sungai-sungai yang tercemar yang terdapat di Malaysia. Jom kita tengok dulu. Cikgu record bab tu. Ya. Okay. Mana ada. Okey, seterusnya. Okey, so kita telah lihat berkaitan dengan sungai-sungai yang tercemar di Malaysia. Jadi banyak baik. So itu berkaitan dengan pencemaran sungai dan yang keempat, kesan krisis air ini iaitu kemudaratan kepada manusia. Apa tu kemudaratan? Kemudaratan tu maksudnya bahaya. Maknanya dia membawa bahaya kepada manusia. Iaitu apa bahayanya? Dia boleh menyebabkan penyakit bawaan air. Iaitu penyakit yang dibawa oleh air ni boleh menular, maknanya boleh tersebar kepada manusia setelah bekalan air bersih ini tercemar. Sebagai contoh, penyakit bawaan air ini ialah seperti taun, demam kepialu dan juga leptospirosis. Cikgu, ya. Taun yang demam kepialu tu apa? Baik, demam kepialu ialah demam lah, demam yang kuat. Manakala kalau taun ini adalah satu penyakit yang menyebabkan kamu tercirit-birit. Oh, saya selalu kena. Kamu tercirit-birit sampaikan kamu sehingga kamu membuang air sehingga menyebabkan keluar air saja dah tak ada apa lagi buang dah. Betul. Jadi itu menyebabkan badan kamu lemah, kamu dehydrate dan itu boleh membawa kepada kematian ya. Kalau dehydrate ni lama-kelamaan boleh membawa kepada kematian. Sebab tu kena berjaga-jaga. Tapi saya taun 3 hari. Baik. So, leptospirosis pula ialah sejenis penyakit zoonosis, iaitu yang ini, penyakit yang berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Dan penyakit ini disebabkan oleh bakteria, dan manusia boleh dijangkiti apabila terdedah kepada air, makanan atau tanah yang dicemari air kencing haiwan yang terjangkit seperti tikus, kucing, anjing. Kucing pun kena. Ya. Sebab itu kalau katakan makanan kita yang dicemari, yang dicemari oleh najis-najis haiwan ni semua, seperti tikus, kucing apa semua, semua boleh kena. Jadi betul, babi, kuda apa semua. Jadi manusia boleh terjangkit. Fahami manusia boleh dijangkiti apabila terdedah kepada air, makanan atau tanah yang tercemar dengan air kencing haiwan yang terjangkit. Seperti haiwannya ialah tikus, kucing, lembu, kambing semua. Sebab itu kepada semua manusia ataupun mana-mana orang yang ada membela haiwan di rumah seperti anjing ke atau bela kucing di rumah, kebersihan rumah sangat-sangat penting. So kita tidak boleh biarkan kucing untuk kencing di merata-rata tempat atau buang air besar di merata tempat. Ya. Macam mana kita nak latih kucing tu supaya kucing tu boleh buat sendiri? Contohnya kalau nak kencing dia pergi tandas, kalau nak basuh tangan pergi dapur. Tak ada. Dia tak ada. Memang tu kamu kena sediakan dia punya tempat yang khas. Tempat yang khas untuk dia buang air besar. So seperti pasir dia, seperti tempat dia kan. Jadi dia memang ada tempat dia yang khas yang kamu kena sediakan untuk dia buang air. Jadi di situ itulah tempat dia dan kamu kena jauhkan tempat tu supaya tidak mencemari makanan kamu. Jadi itu paling penting kalau anda semua menjaga kebersihan dan juga ada membela kucing. Baik. So itu paling penting berkaitan dengan kemudaratan, boleh membawa mudarat
bahaya kepada manusia. Pusing saya sembunyi je kerja je. Okey. Baik. Jadi kalau kita dah tahu keburukan dia, jadi apakah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan krisis air ni cikgu? Kita ada 4 langkah untuk mengurangkan kesan krisis air di Malaysia. Iaitu untuk mengurangkan kesan krisis air ini, yang pertama iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Maksudnya di sini, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan ni, hutan-hutan di kawasan tanah tinggi ini kita tahu sebagai kawasan tadahan hujan. Macam dalam video tadi cakap, iaitu kawasan hutan tu ialah kawasan tadahan hujan. Jadi, penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan ini penting untuk memastikan kita punya sumber air selamat dan bersih. So, kita kena jaga, kita kena kekalkan kawasan tadahan hujan tu. Jangan tebang pokok. Sebagai contoh, kawasan hutan seluas 160,000 hektar di Padang Terap, Kedah merupakan kawasan tadahan hujan bagi empangan pedu. Jadi inilah yang kita kena pelihara. Iaitu pemeliharaan kawasan tadahan hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang maksudnya laksanakan undang-undang. Contohnya, penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk mengurangkan kesan krisis air. Pihak berkuasa, pihak berkuasa seperti jabatan alam sekitar perlu sentiasa memantau pengusaha industri. Maknanya selalu memantau kilang-kilang yang sering melakukan pembuangan sisa toksik dan bahan buangan kimia ke longkang yang seterusnya akan ke sungai. Jadi, pemantauan terhadap penggunaan baja kimia dan racun serangga ini perlu dilaksanakan. Kena pantau. Guna baja kimia, racun serangga perlu dipantau supaya pengusaha-pengusaha pertanian, orang yang bercucuk tanam tu mengikut piawaian yang ditetapkan, mengikut ketetapan yang telah dibuat. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan krisis air adalah Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Maknanya di sini kita lihat langkah untuk mengurangkan kesan air ni, yang pertama kita kena pelihara kawasan tadahan hujan. Yang kedua, kita perlu kuatkuasakan undang-undang. Itu dua tu penting supaya dapat kurangkan kesan krisis air itu. Baik. Kemudian rawatan. Yang ketiga, rawatan air kumbahan. Rawatan air kumbahan. Kamu tahu tak apa itu air kumbahan? Air kumbahan ini, tahu tak? Tak Air kumbahan tu sebenarnya merujuk kepada air dari tandas anda. Tandas rumah anda. Maknanya kita kata sebagai air buangan. Air buangan najis. Itu sebenarnya itu dipanggil air kumbahan. Jadi dipanggil air kumbahan. Take note benda tu ya. Dan air kumbahan ini kena rawat, maknanya kena dibersihkan. So rawatan air kumbahan ini ialah proses bahan pepejal itu, bahan pepejal daripada air tandas kamu itu diasingkan, kemudian airnya dirawat, ditapis, kemudian barulah dilepaskan ke sungai. Supaya apa? Supaya menjadikan air sungai itu selamat. Jadi sebagai contoh, Kerajaan Malaysia menubuhkan Indah Water Consortium
pada tahun 1994 untuk membangunkan dan menyelenggara sistem rawatan air kumbahan. Okey, kamu perasan tak di setiap rumah-rumah kamu tu pastinya ada, kawasan perumahan kamu pastinya ada loji kumbahan air, di mana semua air pipe daripada toilet kamu akan pergi ke loji itu. So setiap kali bila kamu flush, kamu tahu apa yang berlaku pada kamu punya bahan buangan tu? Bila kamu tarik flush tu, okey, air akan turun dan membawa bahan buangan kamu itu, dan dia akan terus pergi ke mana? Terus pergi ke loji kumbahan itu. So di loji kumbahan itu dia akan dia ada mesin yang dia proses, okey, dia akan bersihkan air itu dan juga bersihkan najis-najis yang terkumpul. Kemudian air yang tu dah akan ditapis air itu banyak kali sampailah dia bersih, kemudian baru dilepaskan ke sungai. Jadi itu dia punya proses dia. Apa itu loji? Loji itu ialah satu bangunan yang mana dalam tu ada mesin untuk pemprosesan. Biasanya loji ni kilang pun sebenarnya dipanggil loji. Okey, tetapi kalau dalam konteks di Malaysia, loji pembersihan. Maksudnya tempat-tempat untuk pembersihan air kumbahan. Pembersihan air kumbahan. Jadi sangat penting. Sangat penting ya. Sebab apa? Sebab air tu nanti bila dah bersih, baru air tu dikeluarkan ke sungai. So dia tak bolehlah bawa air-air yang bernajis itu bawa terus masuk ke dalam sungai, nanti sungai tercemar. Sebab itu dibersihkan dahulu. Dibersihkan dahulu. Okey, baik. So kalau kita lihat, itu tentang air kumbahan, rawatan air kumbahan. Dan yang keempat, meneroka air bawah tanah. Okey, satu lagi cara bagaimana untuk kita mengurangkan krisis air, meneroka air bawah tanah. Dianggarkan hanya 3% sahaja, 3% air bawah tanah yang telah diteroka, yang telah digunakan di Malaysia. Maknanya air bawah tanah ni banyak tau. Jadi air bawah tanah di Malaysia ni mampu diekstrak, maknanya dibawa keluar sebanyak 6 bilion meter padu setahun. So sebagai contoh, pelaksanaan penerokaan air bawah tanah itu telah dijalankan di negeri Kelantan dan juga di negeri Selangor. Jadi penerokaan air bawah tanah itu perlu. Okey, teroka. Okey, jangan bergantung kepada air sungai semata-mata. Okey, boleh gunakan air bawah tanah. Dan yang kelima iaitu kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Di mana kalau kita lihat, kempen kesedaran dan pendidikan ini penting untuk menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. So, kempen tentang pentingnya penjagaan alam sekitar perlu diberikan sejak peringkat awal lagi dengan melibatkan murid-murid dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. So, pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan dan media massa memainkan peranan penting dalam melaksanakan kempen ini bagi menyedarkan orang-orang awam. Sebagai contoh kempen apa? Sambutan Hari Sungai Sedunia yang dianjurkan oleh WWF pada 27 September 2015. Jadi, inilah dia kalau kita lihat 5 kaedah bagaimana untuk mengurangkan kesan krisis air. Ya, WWF, World Wildlife Fund. Iaitu tabung hidupan liar sedunia. World Wildlife Fund. Baik, so yang pertama pemeliharaan dan pembinaan kawasan tadahan hujan, yang kedua penguatkuasaan undang-undang, yang ketiga rawatan air kumbahan, yang keempat meneroka air bawah tanah,
Yang kelima, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Baik, cikgu nak bawa kamu kepada satu kesedaran. Okey, iaitu bahawa kita ni sebenarnya telah pun tamat bab yang ke-12 ini. Okey, bab bab 12 ni iaitu jenis sumber air. Apa yang kita belajar di dalam bab ini? Jenis sumber air, air permukaan dan air bawah tanah. Kemudian yang kedua, punca krisis air. Kenapa berlakunya krisis di Malaysia? Sebab penebangan hutan, kemudian fenomena cuaca, pembuangan sampah, kemudian juga permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian, penggunaan baja kimia dan racun serangga serta peningkatan populasi penduduk. Kemudian kesan krisis air di Malaysia, iaitu kesannya adalah kita akan mengalami kekurangan bekalan air bersih, kesan ke atas tanah yang akan menjadi kering kontang, kepupusan flora dan juga fauna, serta juga kemudaratan, maknanya bahaya kepada manusia. Jadi, langkah untuk mengurangkan kesan krisis air ada 5. Pertama, pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tanaman hujan. Kedua, penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, rawatan air kumbahan. Yang keempat, meneroka air bawah tanah. Dan yang kelima, kempen kesedaran. Jadi inilah yang kita telah belajar tentang sumber air. Baik, permintaan untuk kuis tidak ada. Maaf, tidak ada kuis hari ini.